5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Pendeklah dia, ayat pendek, faedah pun tak boleh nak panjang. Tulis faedah yang pertama daripada awal surah Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kata di ulama tadabbur, ayat ini 2 ayat tu walaupun pendek. Ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala mula dengan huruf al-hijai, dibawa 2 huruf lianna awwal aghradiha, kerana nak menyatakan tujuannya, nak menyatakan bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Dengan 2 huruf hijab ini, satu lambang yang menunjukkan bahawa orang kafir tak boleh cabar, tak boleh nak challenge sama sekali Al-Quran. Tak usah cakap, mu tak usah duk kerah kepala, tak usah duk besar kepala, tak usah besar kaki, semua benda tak boleh nak lawan Al-Quran. Maka bila kita kenal Al-Quran ini hebat, turun daripada sisi Allah Azza wa Jalla, maka kita akan terasa tashwiq. Tashwiq maknanya menambahkan kerinduan, semangat kita untuk menengok kepada akhir surah dan juga akhir Al-Quran. Itu dia panggil tujuan. Kita ni biasa kalau kita nak suruh orang dengar, kita tengah ceramah, orang nampak kali duk main WhatsApp. Itu. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah tidak apa yang telah berlaku pada orang? Apa tu? Celek mata. Wadah. Jadi sekarang Allah Taala sebut tentang Al-Quran tak boleh dicabar. Jadi kita pun nak mengaji Quran sebab kita nak tahu apa benda, apa isi kandungan yang telah dibawa oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. Faedah yang kedua, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran ini turun daripada Allah yang gagah perkasa, yang bijaksana. Tulis ni pelajar. Hadza sana'um minhu ta'ala ala kitabihil aziz. Ayat ini menjadi pujian Allah Ta'ala kepada kitabnya sendiri, dan Allah Ta'ala besarkan Al-Quran. Maka ayat ini mengandungi irsyad al-ibad, petunjuk, bimbingan kepada hamba-hamba Allah. Kalau inilah Quran, inilah sifat dia, maka kamu ambillah Quran sebagai petunjuk, hidayah, pemandu, penunjuk arah untuk kita sampai kepada Allah. Dengan cara mana? Dengan cara mana? Dengan cara kita belajar Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, dan kita keluarkan khazanah-khazanah, mutiara-mutiara yang terkandung dalam Quran. Apabila kita tadabbur Quran. Kalau kita beli Quran saja, dia tak akan keluar mutiara. Mutiara ni akan keluar bila kita tadabbur Quran, kita kaji Al-Quran, barulah kita akan dapat apa? Dapat mutiara bimbingan hidayah Al-Quran. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kepahaman yang baik tentang agama, kepahaman yang baik tentang Al-Quran. Masukkan ke dalam hati kita nak mengaji Quran, nak belajar Quran, nak faham Quran. Tak kiralah di mana saja kita berada, di alam nyata, di alam maya. Itulah doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Faedah yang ketiga, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Al-Quran ini turun daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Ini satu jaminan besar bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah. Beberapa kali Allah Ta'ala ulang, Hamim tanzil. Allah Ta'ala turunkan Quran. Maknanya Quran bukan rekaan Nabi SAW semata-mata. Tidak ada rekaan. Ini adalah Nabi hanya menyampaikan apa yang diterima daripada Allah Azza wa Jalla. Apa yang diterima daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala ikhbar, Allah Ta'ala nyatakan bahawa Al-Quran ini min indillah, minallah, daripada Allah Azza wa Jalla. Karena itu, kata di para ulama tadabbur,
Siapa nak dengar Allah berkata-kata dengan dia, bacalah Quran. Sebab Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya wa ya ibadi. Allah Ta'ala panggil kita. Maknanya kita nak dengar Tuhan cakap, baca Quran. Itu risalah daripada Allah kepada kita. Faedah yang keempat, ayat yang ketiga, ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi. Kami tak ciptakan langit dengan bumi dan isi kandungan keduanya kecuali dengan benar, ai bil adli wal hikmah, dengan penuh ketelitian, kehalusan susunan dan kebijaksanaan susun atur. Allahu akbar. Ayat ini tanda pelajar fihi minad dalalati ala wujudis sani'. Ayat ini menjadi dalil adanya pencipta. Siapa dia pencipta? Allah Azza wa Jalla, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan dan binaan yang dilakukannya berdasarkan kepada kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, ala hikamin balighatin, dan berakhir susunannya dengan apa? Dengan satu tujuan yang besar, iaitulah Allah Ta'ala lantik manusia supaya Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang dengar kata, siapa di kalangan kita yang keras kepala, siapa di kalangan kita yang tak reti bahasa. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, banyak dalam Quran Allah Ta'ala sebut dua sifat. Tanzilul kitab minal al-azizil hakim. Banyak lagi nama Allah 99. Kenapa dia sebut dua nama ini? Banyak kali dah kita daripada tafsir yang lepas, Al-Jasiyah pun juga Al-Azizil Hakim. Kenapa? Apa rahsia Allah Ta'ala sebut dua nama ini duna ghairihima minal asma'il husna? Tidak disebut lain nama-nama lain dalam nama-nama yang indah yang banyak lagi. Tulis. Disebut dua nama ini li isy'ari wasfil aziz. Allah nak sebut sifat keagungan dia, sifat kebesaran dia, bahawa Allah Ta'ala yang gagah perkasa itu, ma nazala minhu munasabun li'izzatihi. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang sesuainya layak dengan keagungan, dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka bahawa kitabun aziz, Allah yang menurunkan bersifat dengan Al-Aziz, gagah perkasa. Quran ni juga kitabun aziz, sebuah kitab yang gagah perkasa, yang tak boleh dicabar oleh sesiapa. Siapa yang mencabar, mereka akan tewas. Pelajar-pelajar ingat tidak? Ana selalu ulang kisah bagaimana seorang kafir nama dia Maurice Bucaille, yang pakar bedah Perancis, yang mengkorek tubuh Firaun. Akhir sekali dia masuk Islam. Kenapa? Kerana Al-Quran menyatakan Firaun mati dalam laut 1400 tahun dulu sebelum Maurice belah mayat Firaun. Waktu itu Nabi bukan belah mayat Firaun pun, Nabi cerita, Nabi pun tak tengok. Dikatakan mayat Firaun ditemui dalam timbunan di Mesir pada tahun 1898. Lah ni tahun 2022. Nabi kata bila? Nuh 1400 tahun yang lampau. Kenapa tak kebingungan Maurice? Kenapa dia tak mau masuk Islam? Jadi tanzilun minallahil aziz, kitabun aziz, kitab yang mulia. Satu, siapa dia cabar, dia akan tewas. Gary Miller yang diberi grant oleh kerajaan Kanada untuk mencari kelemahan Quran, akhirnya daripada Gary kepada Abdul Ahad dia masuk Islam. Allahu Akbar. Itu dia panggil Al-Aziz. Kitab ni Al-Aziz, nazala bihil aziz, diturunkan oleh Allah Ta'ala yang aziz. Al-Hakim, kenapa pula Al-Hakim? Wali isy'ari wasfil hakim, nak menyatakan kepada kamu bahawa yang menurunkan Quran ni sifat dia hakim, bijaksana.
maka isi kandungan Quran itu penuh dengan hikmah, kerana dia turun daripada sisi Allah Ta'ala yang hakim. Jadi kita kena percaya apa yang Tuhan kata, apa yang Allah Ta'ala sampaikan melalui cerita, hikayat, arahan, tegahan, undang-undang. Jangan kata undang-undang Quran lapuk, undang-undang Quran tak sesuai dengan zaman, undang-undang lokrek lebih bijak, kita kata itu orang tak cukup ubat panadol. Macam mana dia boleh bercakap sedangkan Al-Quran itu mari daripada Al-Quran itu bersifat dengan hikmah, hakim, hikmah daripada Allah Ta'ala yang bijaksana. Allahu Akbar. Tamatlah kita 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca ini. Kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai. Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang akan datang, ayat 4